Okey, semua dah tengok ke video tadi tu? Dah, cikgu. Dah, cikgu. Okey, good. Cikgu nak kamu simpan dulu pemahaman kamu tentang video tu. Sekarang cikgu nak tunjuk satu benda. Okey, semua tahu kan ni apa? Botol. Tahu, cikgu. Botol air. Yes, ni botol air berisi Botol air. Good. Okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu sumber air yang kamu tahu? Air laut. Yes, air hujan, air laut, lagi? Air sungai. Air sungai. Air mata air. Yes, air mata air. Air terjun. Air mutlak. Air mineral. Air. Yes, semua tu adalah contoh sumber-sumber air. Okay, good. Okay, ikut video tadi, merujuk video tadi, apa kepentingan air dalam kehidupan kita? Kelas? Minum. Yes, untuk minum. Menyegarkan badan. Yes, menyegarkan badan, mandi. Masak. Yes, masak. Good. Okay, air ni juga penting untuk pengangkutan. Ya, contoh macam bot, apa semua tu. Dan juga penting untuk hidupan akuatik. Sebab hidupan akuatik tinggal di dalam air. Okay, so dah dapat tangkap tak? Kita nak masuk tajuk apa hari ni? Kelas? Sifat fisik air, cikgu. Yes, kita masuk bab baru, iaitu bab 5, iaitu air dan larutan, di bawah tajuk di bawah subtopik 5.1, iaitu sifat fizik air. Okey. Untuk topik ni, cikgu mengharapkan kamu dapat menyatakan 4 sifat fizik air dan komposisi air dengan tepat, menjelaskan kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim air dengan betul, membezakan kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air dengan jelas, dan akhir sekali menyatakan 4 faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan betul. Okay, first kita tengok sifat fizik air. Semua ada bawa tak yang cikgu pesan semalam, sebotol air ataupun segelas air? Ada. Ada, cikgu. Okay, good. Ada, cikgu. Okay, tengok botol air kamu masing-masing. Okay, bagi tahu cikgu ciri yang terdapat pada air yang kamu boleh tengok dengan mata kasar. Memenuhi ruang. Yes, memenuhi ruang. Apa dia? Tiada warna. Ya, tiada warna. Okay, seperti yang kita lihat ni, air ni jernih. Okay, lagi cuba buka botol hidu. Hidu air kamu. Ada bau tak? Tidak berbau. Tiada Tak bau. berbau. Okay, good semua. Okay, air dia tiada warna, bau dan cecair. Air juga ni wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Yang macam kita boleh tengok ya. Dia cecair. Okay. Seterusnya, takat didih air adalah 100 darjah Celsius dan takat beku 0 darjah Celsius. Maksudnya sini air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius dan membeku pada suhu 0 darjah Celsius. Ketumpatan air adalah 1 gram sentimeter padu, dan air juga mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Ada siapa-siapa tahu tak tegangan permukaan yang tinggi itu apa? Tak tahu, cikgu. Okey, tak Muatan tahu. apa? Kan? Okey. Daya lekitan. Yes, betul. Aswa, good. Okey, tegangan permukaan tu adalah daya lekitan antara molekul air di permukaan. Daya lekitan inilah yang menyebabkan serangga seperti ayak-ayak ni dapat terapung di permukaan air. Semua pernah tengok tak ayak-ayak ni? Dia biasa di kolam, di lopak air selepas hujan tu, dia mesti ada. Okey. Tegangan permukaan juga adalah daya lekatan dan daya lekitan antara molekul air dan suatu permukaan. Okey. Daya lekatan dan daya lekitan ni yang membolehkan air dibawa dari akar ke daun pada sesuatu pokok untuk menjalankan fotosintesis.
fenomena ni kita panggil juga sebagai tindakan kapilari. Okey, boleh semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, good. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang komposisi air. Apa sebenarnya yang ada dalam air ni? Okey, yang pertama, air merupakan sebatian. Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa air ni kita panggil sebatian? Cikgu nak Erika jawab. Dia merupakan sebatian sebab dia terdiri daripada H2O cikgu. Yes. Dia gabungan dua atom. Yes, terima kasih Erika. Sebab Sama, dia cikgu. ada dua unsur, iaitu hidrogen dan oksigen. Seperti yang kamu nampak, ini adalah gambaran molekul air, satu molekul air, dan ini adalah formula kimia bagi air. Okey, berdasarkan gambar dan formula kimia ni, siapa boleh bagi tahu cikgu berapa kandungan hidrogen dan berapa kandungan oksigen bagi satu molekul air? Ada siapa-siapa nak jawab? H2O. Hidrogen 1. Hidrogen berapa? Hidrogen 2. Yes. Hidrogen 2. Oksigen? 1. Yes, good. Sebab itulah formula kimia bagi air adalah H2O. Okay? Good. Okay, next kita akan pergi kepada kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim air. Sebelum kita masuk kepada tajuk kecil ni, cikgu nak imbas kembali pengetahuan kamu tentang 3 keadaan jirim air. Okey, yang pertama kita ada pepejal. Dah lupa ke semua ni? Yang kedua? Ya, yang kedua cair. Yes, good. Yang ketiga kita ada? Yes, good. Bijak semua, okey? Untuk menjelaskan lagi kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim air, cikgu nak tunjuk satu video. Air boleh wujud dalam 3 keadaan: pepejal, cecair, gas. Apabila suhu meningkat, contoh pepejal, contohnya ais, akan melepuh. Proses ini kita panggil sebagai peleburan. Manakala air apabila kita panaskan, apa yang terjadi? Akan berlaku proses pendidihan, di mana air tadi dalam bentuk cecair berubah kepada gas. Gas juga sebaliknya boleh berubah kepada cecair. Kita panggil sebagai proses kondensasi. Cecair juga boleh berubah menjadi pepejal. Proses itu kita panggil sebagai pembekuan. Contoh di sini kita boleh tengok aiskrim yang diletak di luar. Apa yang terjadi? Dia akan melepuh. Ini sebenarnya kerana zarah-zarah pada pepejal adalah rapat. Apabila dia menyerap haba dari persekitaran, zarah-zarah itu akan bergerak dengan lebih jauh dan berubah menjadi cecair. Okey, dan seterusnya apabila cecair kita panaskan, dia akan berubah menjadi gas. Di sini kerana zarah-zarah akan bergerak dengan lebih jauh dan lebih rawak, memberi tenaga kinetik yang lebih tinggi, menyebabkan dia boleh berubah dari keadaan jirim cecair kepada gas, iaitu dalam keadaan steam. Dan di sini apabila kita guna tudung, apa yang terjadi? Kita dapati wap-wap tadi akan terkondensasi. Apabila membebaskan tenaga haba ke persekitaran, apa yang terjadi? Zarah-zarahnya akan jadi semakin dekat di antara satu sama lain. Okey, seterusnya apabila cecair, contoh air, kita masukkan ke dalam peti sejuk, apa yang terjadi? Ia akan berlaku proses pembekuan. Contohnya terbentuknya aiskrim. Ini disebabkan oleh zarah-zarah membebaskan banyak tenaga haba, menyebabkan zarah-zarah semakin rapat dan terkena
pepejal. Okey, semua faham tak video tadi? Faham, cikgu. Okey, good. Cikgu. Faham, cikgu. Okey. Okey, ini adalah gambar raja secara ringkas lah tentang kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim air. Anak panah berwarna pink ni mewakili haba diserap dan anak panah berwarna biru ni mewakili haba dibebaskan. Okey, next. Tadi cakap faham kan? Okey, sekarang cikgu nak panggil satu orang untuk explain secara ringkas mengenai gambar raja ni berdasarkan pemahaman kamu pada video yang cikgu tunjuk tadi. Ada siapa-siapa nak cuba? Okey, kalau tiada, cikgu nak panggil Zulaika ada? Ada, cikgu. Okey, Zulaika sila. Kejap. Hello, dengar kan? Dengar Zulaika. Okey. Untuk pemberjawapan, haba dibebaskan oleh sebab itu gas wap air bertukar menjadi pepejal. Manakala untuk pembekuan cecair berubah kepada pepejal pun disebabkan haba dibebaskan. Untuk peleburan dan penyejatan pula disebabkan haba diserap, sebab tu pepejal boleh bertukar menjadi cecair dan cecair boleh bertukar menjadi wap. Okey, terima kasih Zulaika. Okey, good. Kawan-kawan yang lain boleh faham? Boleh, Okey. Okey, next kita move to kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didik air. Semua tahu ke benda asing tu apa? Benda lain selain daripada cecair. Yes, good. Contoh macam kita nak masak sup, kita ada satu periuk yang berisi air sebab kita nak masak sup kan. Okay, and then kita letak carrot, bawang, ayam, bunjut. Carrot, bawang, bunjut tu semua adalah benda asing. Benda asing. Okay, semua boleh follow? Boleh. Boleh, cikgu. Okay. Boleh, cikgu. Okay, good. Okay, so yang pertama kita tengok kepada takat lebur air. Rajah ni menunjukkan kita ada dua bikar, iaitu bikar A dan B. Bikar A berisi air suling. Takat lebur bagi ais untuk bikar A ni adalah 0 darjah Celsius. Manakala untuk bikar B kita ada air yang telah dicampur garam. Takat leburnya pula berkurang menjadi negatif 6 darjah Celsius. Okay, so boleh bagi tahu cikgu apa kesan benda asing terhadap takat lebur ais kalau tengok raja ni? Ada siapa-siapa nak jawab? Kelas? Okey, kalau tiada cikgu nak panggil Ruaida ada? Ya, cikgu. Cikgu ulang soalan. Okey. Okey, apa kesan benda asing terhadap takat lebur ais kalau tengok pada keadaan ni? Kalau yang A ni kita letak air suling dia takat lebur aisnya adalah 0 darjah Celsius. Kalau kita dah letak garam, dia berkurang menjadi negatif 6 darjah Celsius. Cikgu, maaf ya, tadi saya pergi tanda. Cikgu boleh tanya orang lain tak? Okey, tak perlu Aida, terima kasih. Okey, so benda asing bagi situasi. Cikgu. Ya, Aswa? Saya jawab wakil Ruaida boleh? Okey, boleh. Saya jawab okey.
kalau garam biasa ni dia akan menurunkan takak lebur air macam yang kita tengok kat gambar ni, manakala akan meningkatkan takak didih air apabila ada benda asin seperti garam lah. Okay, good. Thank you Aswa. Okay, tadi takat lebur dia dapat menurunkan takat lebur ais. Sebab sini kita tengok sebelum dicampur garam, dia suhunya takat lebur bagi ais ni adalah 0 darjah Celsius. Selepas dicampur garam, dia berkurang menjadi -6. Okey, untuk takat didih pula yang macam Aswa sudah cakap, dia dapat meningkatkan takat didih air tulen. Macam eksperimen ni, sebelum dia dicampur dengan air garam, suhu bagi takat didih air ni adalah 100 darjah Celsius. Selepas dicampur garam, dia meningkat menjadi 106 darjah Celsius. Okey, semua faham? Faham, cikgu. Okey. Faham, cikgu. Okay, good. Cikgu. Okay. Next kita pergi masuk tajuk kecil penyejatan air. Okay, semua tahu tak penyejatan air ni proses pertukaran apa kepada apa? Kita dah belajar tadi kan? Ada siapa-siapa nak jawab? Proses di mana air tu ditukar menjadi kepada wap air, cikgu. Yes, proses pertukaran cecair menjadi gas ataupun wap air yang berlaku di permukaan air. Kalau macam kita tengok tadi, gambar Raja tadi tu, proses pertukaran cecair menjadi gas ni dia ada dua, iaitu penyejatan dan pendidihan. Beza penyejatan dan pendidihan ni, yang pertama, penyejatan ni dia hanya berlaku di permukaan air. Kalau pendidihan, dia berlaku kepada keseluruhan cecair tu. Okey, macam mana penyejatan air ni berlaku? Dia berlaku apabila molekul-molekul air di permukaan mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi, bergerak dengan pantas dan kemudiannya terlepas ke udara. Okey, next, penyejatan air ni juga boleh terjadi pada sebarang suhu. Tak kisahlah sejuk, panas, suam, dia boleh berlaku. Okey, boleh semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, good. Sekarang tadi kita dah belajar tentang penyejatan air. Sekarang kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Okey, cikgu nak minta satu orang wakil untuk baca suhu persekitaran dan luas permukaan air yang terdedah. Ada siapa-siapa volunteer? Saya cikgu. Okey. Saya boleh. Ya. Okey. Okey, bagi Suhu persekitaran. Apabila suhu persekitaran meningkat, molekul-molekul air di permukaan memperoleh lebih banyak tenaga, bergerak dengan pantas dan mudah terlepas ke udara. Jadi kadar penyejatan air meningkat. Luas permukaan air yang terdedah. Permukaan air yang terdedah yang lebih luas membolehkan lebih banyak molekul air terlepas ke udara dan meningkatkan kadar penyejatan air. Okey, terima kasih. Okey, secara ringkasnya, untuk faktor suhu persekitaran, apabila suhu persekitaran dia meningkat, kadar penyejatan air juga akan meningkat. Okey, untuk faktor luas permukaan air yang terdedah, semakin luas permukaan air yang terdedah, semakin tinggi kadar penyejatan air. Okey, next adalah pergerakan udara dan kelembapan udara. Okey, tadi Ruwaida nak baca kan? Okey, bolehlah Ruwaida? Okey. Pergerakan udara akan membawa wap air di dalam udara ke tempat lain. Tiupan angin yang kuat menyebabkan udara di atas permukaan air menjadi kering dan menggalakkan penyejatan air. Yang kedua, kelembapan udara. Udara kering mengandungi wap air yang sedikit. Oleh itu, udara kering dapat menampung lebih banyak lagi molekul air yang terlepas dari permukaan air. Jadi, kadar penyejatan air semakin meningkat. Okey, terima kasih. Okey, secara ringkasnya, untuk faktor pergerakan udara, semakin tinggi pergerakan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Okey, untuk faktor yang terakhir ni, kelembapan udara ni, dia semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar penyejatan air. Kalau macam faktor 1, 2 dan 3,
semakin tinggi faktor tu, semakin tinggi jugalah kadar penyedatan air. Tapi untuk faktor yang terakhir ni, semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar penyedatan air. Boleh faham semua? Boleh cikgu. Okay, good. Kalau faham, sekarang cikgu nak buat aktiviti. Ikut dalam kumpulan yang dah cikgu bagi. Cikgu nak setiap kumpulan cari satu aplikasi penyedatan air dalam kehidupan harian. Okay, satu kumpulan, satu aplikasi. Cikgu bagi masa 10 minit untuk kamu bincang. Kemudian dah siap nanti post ke Padlet. Link akan cikgu berikanlah di ruangan chat. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Okey, 10 minit dah berlalu. Kita buka Padlet. Okey, semua kumpulan dah hantar masing-masing. Okey, cikgu nak kumpulan kedua. Kumpulan kedua boleh bentang? Wakil kumpulan kedua. Boleh cikgu. Okey, Boleh. Dayang. Okey. Teruskan. Okey, untuk mengeringkan pakaian basah, pakaian yang disidai di ampaian mempunyai luas permukaan terdedah yang besar. Jadi, pakaian akan kering dengan cepat. Betul tak cikgu? Okey, betul. Good. Terima kasih Dayang dan kumpulan 2. Okey, macam yang kita dah tengok tadi, faktor untuk penyedatan air berlaku dengan lebih tinggi adalah luas permukaan terdedah yang besar. Okey. Jadi betul lah kumpulan 2 ni buat. Okey, next kumpulan 3. Wakil kumpulan 3 ada? Kumpulan saya cikgu. Okey, Abbas teruskan. Mengeringkan hasil pertanian. Hasil tanaman dikeringkan di bawah cahaya matahari yang terik kerana suhu yang tinggi. Hasil tanaman kering lebih cepat. Okey, terima kasih Abbas. Faktor penyedatan air juga tadi yang kita tengok adalah suhu yang tinggi. Okey, biji-bijian kopi ni, biji koko, kopi, daun teh ni kita jemur dia di bawah suhu yang tinggi, so dia akan lebih cepat kering. Kalau kamu dapat tengok juga, biji-bijian ni dia spread kan, dia tidak kumpulkan dalam satu tempat supaya dia juga meningkatkan luas permukaan. Okey, boleh semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, good. Okey, next kumpulan 4. Wakil kumpulan 4 ada? Saya cikgu. Okey, Dalil. Okey, aplikasi yang keempat mengeringkan hasil laut, ikan kering. Ikan dikeringkan, dibelah untuk meningkatkan luas permukaan terdedah dan dijemur di bawah cahaya matahari yang terik kerana suhu yang tinggi menyebabkan ikan lebih cepat kering. Macam faktor yang kedua cikgu bagi tahu tadi. Okey, Luas good. permukaan. Okey, terima kasih Jalil. Okey, ikan dikeringkan, kita belah untuk meningkatkan luas permukaan yang terdedah, dan kita juga jemur dia di bawah cahaya matahari yang terik sebab suhu yang tinggi akan menyebabkan ikan lebih cepat kering. Okey, terima kasih kumpulan 1, 2, 3 dan 4. Okey, habislah sudah topik 5.1. Okey, semua okey kan dengan tajuk ni? Ada apa-apa soalan tak? Okey, ada. Okey cikgu. Menarik cikgu. Okey cikgu. Okey, good. Kalau okey, sekarang cikgu nak buat quiz untuk menguji kefahaman kamu tentang topik 5.1 iaitu sifat fizik air.
Okay, kejap ya. Okay, cikgu dah bagi link untuk quizzes. Dan juga kod. Okay, baru seorang yang masuk. Yang lain mana? Kelas, baru seorang yang masuk. Okay. Okay, cikgu tunggu 5 minit untuk kamu masuk. Cuba cikgu refresh sebab dekat sini dah ramai dah yang masuk Okay. dalam. Okay, kita start ya. Okay, cikgu boleh. Okey, cikgu.
Okey, dah siap jawab dah semua? Dah cikgu. Ya, cikgu. Okey, berdasarkan scoreboard ni, ramai yang tak dapat jawab soalan 7 dan soalan 10. Okey, untuk soalan 7, apakah faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air? Kita dah belajar tadi, untuk faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air kita ada 4, iaitu suhu persekitaran, luas permukaan air yang terdedah, dan juga pergerakan udara, dan akhir sekali kelembapan udara. Okey, yang mana tiada dalam list? Isi padu bahan. Yes, isi padu Isi padu bahan. bahan. Okey, good. So, jawapan bagi soalan nombor 7 ni adalah isi padu bahan. Okey, kita tengok pula nombor 10. Okey, untuk nombor 10 soalannya, tandakan pernyataan yang benar bagi pernyataan berkaitan penyejatan air. Okey, untuk penyejatan air, yang pertama proses yang mana wap air bertukar kepada air. Ni betul ke salah kelas? Salah. Yes, salah. Okey, yang kedua proses yang cepat, betul ke salah? Salah. Salah. Proses dia lambat. Yes, betul. Proses untuk penyejatan air ni adalah lambat. Okey, yang ketiga berlaku pada sebarang suhu. Betul. Betul. Dan akhir sekali berlaku pada permukaan air sahaja. Betul. Yes, untuk soalan 10 jawapannya adalah berlaku pada sebarang suhu dan berlaku pada permukaan air sahaja. Okey. So secara keseluruhannya okeylah, good, sebab ada 2 soalan je yang kamu tidak dapat kuasai. So habis sudah topik kita pada hari ini. Sebelum menamatkan kelas, cikgu nak kamu hantarkan pada ruangan chat apa yang kamu perolehi pada hari ini dan apa perasaan kamu setelah belajar mengenai sifat fizik air. Boleh semua? Boleh, cikgu. Okay, good. Boleh, cikgu. Cikgu bagi masa 2 minit untuk semua send. Okay, baru Fahim yang send. Yang lain? Okay, so semua dah hantar perasaan dan apa yang kamu masing-masing dapat dalam kelas hari ini. Okay, sebelum menamatkan kelas kita, cikgu nak pesan untuk buat kerja rumah praktis formatif yang terdapat pada muka surat 105, dan jangan lupa untuk ulang kaji topik yang kita akan pelajari pada minggu hadapan, iaitu topik 5.2. Boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Okey, good. Boleh, cikgu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Masih cikgu.